Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Angka 126 ditulis pemimpin bersatu timbulkan teka-teki. Berita penuh, Angka 126 yang ditulis Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Muhammad Faiz Nakman, menerusi Facebooknya semalam menimbulkan teka-teki mengenai apakah sebenar yang dimaksudkannya. Muhammad Faiz bagaimanapun tidak menjelaskan sekiranya angka 126 itu adalah merujuk jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Wartawan tanya pasal 126 tu. Saya sebut maaf, tiada komen. Just wait and see. Tunggu dan lihat. Saya juga tak pernah cakap itu nombor apa kan. Tapi dulu Anwar Ibrahim pun selalu sebut, I have the numbers. Saya ada angka, tulisnya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Muhammad Faiz turut memuat naik satu tangkap layar pertanyaan wartawan berhubung angka berkenaan. Saya bertanya sama ada PN mempunyai jumlah mencukupi untuk membentuk kerajaan. Maaf, berkenaan ini belum boleh komen lagi. Cuma tunggu dan lihat katanya lagi. 126, wartawan tanya. Saya tak jawab. Faham sajalah, okey, katanya dalam satu hantaran berasingan di Facebooknya. Semalam Muhammad Faiz menulis status di Facebook dengan menyebut angka 126 yang menimbulkan pertanyaan banyak pihak. 126 dah. Jika benar, Alhamdulillah katanya. Sementara itu bernama melaporkan bahawa Timbalan Pengurusi BN, Muhammad Hassan, menafikan dakwaan terdapat ahli parlimen dalam kalangan parti komponennya terlibat dalam usaha menjatuhkan kerajaan. Muhammad berkata BN tidak akan memporak-porandakan kerajaan sedia ada kerana ia telah berjanji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Untuk menumbangkan kerajaan sekarang saya rasa agak sukar kerana Akta Anti Lompat Parti telah berkuat kuasa dan mana-mana ahli parlimen yang mahu menyokong parti lain perlu meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Kerajaan ini juga mempunyai majoriti yang agak besar sebanyak 148, katanya dalam sidang media di Rumah Terbuka Aidilfitri, Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur. Untuk rekod, Akta Anti Lompat Parti yang diluluskan sebelum ini menghalang seseorang ahli parlimen untuk melompat parti, melainkan dia meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Pakatan Harapan PH yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentuk Kerajaan Perpaduan bersama BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Kerajaan Perpaduan dibentuk dengan 82 kerusi parlimen dari PH, BN 30 kerusi, GPS 23 kerusi, GRS 6 kerusi, Parti Warisan 3 kerusi dan selebihnya dari Parti Bangsa Malaysia PBM, Bebas dan KDM. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Rayu tolak pengampunan Najib. Maaf, tapi ini pendirian kami, Khalid. Berita penuh, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata dia meminta maaf jika rayuannya agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menolak permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak telah menyebabkan UMNO tidak puas hati. Khalid berkata ia hanyalah soal perbezaan pandangan dalam perkara itu dan dia memohon maaf kerana tidak memiliki pendirian yang sama dengan UMNO. Kita tidak serang atau kritik UMNO. Kita hormat hak mereka untuk buat permohonan pengampunan. Itu hak mereka dan mereka boleh berbuat demikian, tiada isu. Sekarang mereka kritik kita dan kata kita tidak pandai bekerjasama. Kita cuma nyatakan pendirian berbeza. Malangnya mereka nak jadikannya sebagai isu. Saya minta maaf kerana buat mereka tak puas hati, tetapi ini pendirian amanah. Jadi kita mohon maaf kerana tidak berpendirian sama dalam perkara itu, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Sehari selepas Khalid mengeluarkan kenyataan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menggesa semua pihak agar berhenti memberi ulasan tidak sepatutnya berhubung isu tersebut dan menyerahkannya kepada kebijaksanaan Agong.
UMNO Kelantan pula berkata ia akan mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan Amanah jika Khalid tidak menarik balik kenyataannya dan memohon maaf. Hari ini Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyifatkan kenyataan itu menunjukkan Amanah tidak layak menjadi sahabat perjuangan dan tidak memberi jaminan kerajaan persekutuan boleh terus bertahan. Mengulas lanjut, Khalid berkata parti dalam kerajaan harus mengamalkan prinsip bersetuju untuk tidak bersetuju dan menghormati perbezaan pendapat. Ketika ditanya sama ada pertikaian mengenai pengampunan Najib akan menjejaskan kerjasama antara BN dan PH dalam PRN akan datang, Khalid berkata parti yang berbeza pasti ada pendapat yang berbeza dalam sesuatu isu. Ia tidak sepatutnya membawa kepada pecah atau perbelahan, kata bekas Menteri PH itu lagi. Khalid turut menyuarakan harapannya agar UMNO Kelantan tidak memutuskan hubungan dengan Amanah Negeri susulan kenyataannya itu. Saya membuat kenyataan untuk menjelaskan pendirian Amanah. Ia bukan bertujuan untuk memusuhi atau menimbulkan pergeseran antara parti gabungan, katanya. Katanya lagi, keadaan pasti berbeza jika dia mengkritik tindakan UMNO untuk membuat permohonan pengampunan diraja untuk Najib, tapi bukan itu yang disuarakannya. Saya cuma kata ini pendirian Amanah kerana hakikatnya kita mahu kerajaan bersih yang komited dalam melawan rasuah, katanya. Dia menegaskan keputusan permohonan pengampunan untuk Najib adalah terletak pada Agong dan ia jelas disebut dalam kenyataan awalnya. Dia berkata Amanah sedia menerima apa sahaja keputusan yang dibuat oleh Agong berhubung permohonan itu. Pada masa sama, dia berkata faktor penyatuan terbesar parti dalam kerajaan ialah keinginan mereka untuk mencapai Malaysia Madani dan rahmah dalam politik. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, semua individu berhak untuk menyatakan pandangan mereka tetapi ia tidak mewakili parti, melainkan ia memang keputusan rasmi parti. Sebagai contoh, dia berkata parti komponen PH tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh kepimpinan tertinggi, sementara keputusan yang dibuat oleh kerajaan mengatasi keputusan yang dibuat oleh mana-mana parti dalam kerajaan secara individu, katanya. Pemimpin Amanah berhak menyuarakan pandangan, tetapi mereka terikat dengan keputusan parti. Ini amalan biasa dalam mana-mana organisasi. Dalam kes melibatkan Najib, kuasa tertinggi yang mempunyai hak untuk membuat keputusan adalah Agong. Bagaimanapun, semua pihak yang menyuarakan pandangan dalam isu ini sayang kepada kerajaan perpaduan dan kerajaan perpaduan perlu memberi fokus kepada hikmat kepada rakyat sebagaimana yang diamanahkan, katanya lagi.